Istidrak. Dan orang yang tidak terkena istidrak, macam mana nak tahu dan apa bezanya ustaz? Istidraj adalah benda-benda pelik yang berlaku kepada orang fasik. Maka benda pelik ini tidak sepatutnya bagi orang melihat kehebatan Tuhan, kelebihan yang Tuhan beri kepada diri dia. Pintar dia dalam mengaji, dia boleh mengaji ambil pakak tinggi-tinggi, boleh jadi PhD, boleh jadi profesor. Patut benda itu semakin bersyukur, semakin menghampirkan diri kepada Allah. Tetapi dengan kepintaran dia, dengan pengikut dia, dengan sijil dia, menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah. Maka hak itulah kita nak kenal istidrak tu lagu mana. Kelebihan sepatutnya disyukuri, tetapi kelebihan dijadikan alasan untuk jauh daripada Allah, untuk selain daripada Allah. Maka kita tengok lalu, orang sekalipun bisa, tetapi dia tidak membawa kita kepada Allah, orang ni istidrak. Tetapi orang ni ada kelebihan, tetapi dia membawa kepada Allah, maka tu bukan istidrak. Lagu tu. Istidrak ni bukan bentuk, ia tak ada bentuk. Mana macam-macam. Kadang-kadang benda ni istidrak, kadang-kadang benda ni tak istidrak. Bukan kata terbang saja tu istidrak, tak terbang tu tak istidrak. Tak. Atas macam mana kita nak menghadapi benda tu dah. Ustaz, ana ada mimpi jumpa ustaz. Sudah. Bila ana nak salam dengan ustaz, ustaz macam tak salam dengan ana. Apa tu? Tak tahu ana. Mana tahu mimpi demo lagu mana dah. Tak tahulah ada masalah gapo dia. Benda-benda mimpi ni kita tidak tahulah. Gapo dia maksud secara pastinya. Jarang orang boleh mentadbir mimpi secara tepat. Antara nabi yang diberi mukjizat takwil mimpi itu menjadi tepat, Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia mentadbir mimpi seolah-olah jelas. Dia boleh royak sosa benda tu akan berlaku melalui mimpi. Berarti mimpi itu boleh ditakbir. Ya. Bukan kata mimpi ni saja tak ada kaitan dengan kehidupan, tidak ada kaitan dengan takdir qada Tuhan. Bahkan ada mukjizat dipanggil mukjizat mentadbir mimpi. Kita orang manusia biasa ni payahlah. Ada kemahiran dia tapi tak ramai. Ustaz lagu mana adat nak pergi ziarah tok guru di pondok bagi orang awam? Pertama, jaga pakaian kita. Kerana kawasan pondok itu adalah kawasan orang jaga aurat. Pertama, jaga pakaian lelaki ataupun perempuan. Kedua, jaga mulut kita. Jangan kecek supaya kedai kopi. Kecek benda yang perlu. Kecek hajat kita saja. Jangan buat style pandai pada orang menyapuk kau ni, hok ni edok. Pandai-pandai. Kita royak lagu ni edok menagih ni. Jangan. Gi nak ambil berkat sungguh, gi nak ambil ilmu, bukan nak uji, bukan nak gapo. Ziarah. Gilah atas hajat kita lah. Dan jaga adab kita. Jumpa dengan orang alim, salam, cium tangan dia. Ambil berkat daripada dia. Sentiasa sengkau baik dengan orang alim. Sekalipun kita tengok perbuatan dia, hamba tak faham apa orang alim ni buat lagu ni. Jangan banyak tanya. Kecuali lah kita nampak dengan pertanyaan daripada soalan tu dia tidak terasa hati. Saya nak tanya kau dok Kalau kita rasa takut dia benda ini kurang adab, tak usah tanya. Tapi kalau nampak dia nampak macam jawab tu, boleh kita tanya slow-slow. Jangan tanya macam Wahabi, tanya macam kita. Minta maaf kata tok guru, minta maaf babo kata hamba nak tanya ni. Lagu mana perbuatan lagu ni kau cek jelas-jelas jangan mari supaya nak lawan orang dah. Mari tu niat tak saya ambil berkat dah, tak ada keberkatan. Hak berkatnya ada di siji saja. Berat lagu tu Jadi tu antara adab ziarah tu guru pondok. Dan antara benda sunat lagi ziarah orang alim ni, beri sedekah kepada dia. Ulama mengkiaskan apabila sahabat dulu nak bertemu dengan Nabi wajib kena beri hadiah. Tetapi ayat
memberi hadiah kepada Nabi ketika nak jumpa ni mansukh. Maka apabila dimansuh ke hukum wajib, hukum sunat masih kekal. Maka apabila zaman Nabi tak ada, orang hok sahabat saja ada, tabi'in nak jumpa sahabat, maka tabi'in bawa hadiah. Tu antara benda sunat yang mesti kita buat. Bukan orang lain tu nak hadiah kita, tetapi ini adalah adab kita. Kalau kehidupan tidak ada adab dan peraturan, nescaya hancur binasalah. Nah, patut kita kata mungko tok guru alim, ke patut tok guru lah sedekah kita. Tak ada adab lagu ni kecek. Berarti menyalahi adab. Adabnya murid beri hadiah. Murid hormat pada tok guru. Tok guru ke alim, tok guru kata tasawuf, tok guru lah patutnya cuci kolah. Tak ada adab lagu tu. Bukan kata dengan sebab tawaduk nak cuci kolah, dak jadi tak ada adab. Patut murid yang berkhidmat, bukan guru yang berkhidmat. Kalau tidak, kat Rasulullah habis cara kepada sahabat dia. Tak, sahabat buat lagu mana kepada Rasulullah. Maka ulama buat dah. Adab orang biasa dengan orang alim lagu ni. Tanggungjawab dia. Orang alim tu ikut dia lah. Dia niat apa dia. Kalau dia salah, dia dengan Tuhan. Kalau dia betul, dia. Maka orang alim ada adab pula dengan orang biasa. Maka sama-sama kena jaga adab dia. Nah, Ustaz nak tanya, kalau lepas baca doa iktidal, boleh tak kita tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih? Boleh, tak ada masalah apa. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in wa ba'du. Amin min syai'in wa ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qala 'abdu wa kulluna laka 'abdul la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada liman qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Baca nak panjang sangat. Bawa tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ni boleh, tak ada masalah apa. Tu antara doa-doa ketika iktidal. Jadi doa-doa ni pada setiap rukun ini kita baca ketika mayat sorang. Kalau mayat jadi tok imam, jangan kau ya nak semaya panjang. Nak semaya tahajud sore, bacalah doa 4 depa pun, 3 ekar tanah pun logilah nak baca. Lagu tu. Ustaz, ada beza kalau tak baca doa tahlil si fulan binti ibu, si fulan binti bapa? Ada beza kalau tak? Gini. Ulama kata apabila seorang itu mati, kita nak ambil syafaat untuk diampun dosa. Maka tabiat manusia kalau nisbah kepada bapa itu takabur sedikit. Ada kebanggaan. Ni tradisi orang Arab. Kalau dia kecil anak ambo, anak pok ambo, gini-gini. Tu nak tunjuk dia orang ganah. Tapi kalau kata ambo anak orang mu ambo, menunjuk ke tawaduk. Maka ketika seorang itu mati, kita nak sebut nama dia dengan nama tawaduk. Maka nisbah kepada perempuan. Sebab tu Nabi apabila dia nak kecek tawaduk, apabila sahabat mari temu dengan dia dalam masjid, maka sahabat kata, oh dia Nabi. Nabi kata jangan jangan kenalin. Ambo ni orang biasa. Ambo ni anak seorang perempuan biasa. Dia sebut perempuan. Sebab apa? Nak royak tawaduk. Tu kecek. Sebab tu kalau bab mati, orang disebut kepada ibu. Kerana lebih tawaduk. Doa kau tengok gapo kau hadiah pahala kau. Kedua, alan akhirat nasab dinisbah kepada ibu, bukan kepada bapa. Alan dunia nisbah kepada bapa, alan akhirat nisbah kepada ibu. Tu lagu tu. Tok Guru, saya umur 17. Saya ngaji di pondok 2 tahun dah. Lah ni tengah belajar kitab Safinah dan ngapa mata Jurumiyah. Tapi tak boleh ngapa mana. Sebab mikir nak nikah sokmo. Kalau saya boleh nikah dah, nak minta jasa baik Tok Guru jadi orang tengah. Kalau tak boleh lagi, mohon nasihat, terima kasih Tok Guru. Berat budak ni, mabuk air tapal. Ngaji Safinah tu nak nikah dah. Orang lain ngaji mahali baru nak nikah. Orang dulu apa dia? Mula-mula mengaji mutamimah. Ngaji mutamimah, ngaji ajurmiyah, naik lepas ajurmiyah naik mukhtasar. Mukhtasar Jiddal, syarah kepada ajurmiyah. Mula nak menyasar, itu orang yang mukhtasar. Ngaji murni pula. Mula nak bini.
Lepas tu bahaya iknok pula. Mula nak cari anak dah pula. Jadi masalah. Umur 17 ni kita nak kata lagu mana takut kita tak bersedia untuk berkahwin. Tetapi molek usia ni 17 berkahwin. Lebih-lebih lagi kalau buka kitab Safinah tak nampak Safinah dah. Nampak Safinah lain. Nampak kapal lain dah pula. Jadi masalah. Tak tahulah kata-kata ni kata-kata tak kenali ataupun kata-kata siapa dia, katanya tak kenali. Kalau mu ngaji mu tak faham nikah. Nikah mu mari ngaji semula, insya-Allah tak ada halangan tu. Kadang-kadang orang jatuh dia sumbat piuh tu je. Dia panggil hit dia punah gak. Nampak tak cakap betul timing angin jadi sedup. Pop. Jadi tak laju mana. Maka kalau lahas molek jadi molek insya-Allah. Patu orang kata ilmu mahzbuhun bainal fakhizainil mar'ah. Ilmu itu disembelih di antara dua paha perempuan. Betul sungguh. Kerana binatang kalau tak sembelih tak masuk. Hok jadi halal apabila kena sembelih. Maka apabila menikah ilmu masuk molek. Disembelih secara halal molek. Kita takwil lagu tu. Nampak? Moga nak menikah ni kalau takwil kok lain memang tak menikah makan dah kita ni. Jadi tak ada masalah gapo dia, cuma makan benda masak. Masak dan sejuk. Ataupun makan luban arak, kemenyi arak tu, bubuh dalam air minum. Insya-Allah nafsu kita semakin kurang. Apabila nafsu kurang, maka bab perempuan pun kurang, maka kita boleh fokus kepada kita. Jangan kalau yang mari tanya gawa, tanya musim-musim sejuk, musim-musim hujan ke. Yang mari hatu kau tu tak baca ayat kursi lah kau ni tak ada telinga kau tu tak dengar kata. Tak dengar kata tak usah lah. Jadi kena kuat sikitlah. Kalau serah tak tahan telajak dah, nikahlah, tak ada masalah gapo. Ajur miyah lepas ni lah pekung lah kita ada nikah tak tahu kat mana lah lepas apa pada ni. Kerana tak semua orang bergantung kepada orang. Ada orang kuat iman, ada orang tak kuat, tai kuat, tai tak kuat. Jadi payah juga lagu tu. Ada orang tak ada masalah dengan perempuan. Tak ada masalah siapa dia menikah. Alhamdulillah tak ada pernah rasa dicuba dengan sekuat tu. Ada orang ni enggak sudah. Tak boleh sentuh sikit, jetak selalu. Ni masalah juga orang. Makan gapo dia tak tahulah. Apa amalan nak lindungi diri dan kedai daripada kita kena sihir yang datang tak putus-putus. Dah berubat dah pagar kedai ayat Quran sebelum niaga tapi tetap juga sihir tu mari. Gini, sihir ni banyak cara dia. Pertama, amalan menangkis sihir. Pagar rawatan lanjutan panggil. Antara rawatan lanjutan supaya orang tak sihir kita, jaga kita dengan Tuhan. Pertama, jangan buka aurat dengan mudah. Kita nak buka, nak salin kain, baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, sebut gitu. Baru buka pakaian, nak salin kau, nak gapo, masuk tandah kau gapo supaya jin tak gapo. Lepas tu sentiasa ada air semaya. Jaga semaya jemaah kalau boleh. Rajin baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali lepas pada subuh. Tu amalan-amalan diri supaya diri tidak disihir. Amal ke sembahyang sunat duha. Amal ke sembahyang gapo dia sembahyang hajat. Amal ke baca yasin, amal ke baca ayat kursi. Tu antara amalan-amalan supaya kita amal supaya tidak kena sihir. Makan buah tamar 7 biji, tamar aliyah kau, tamar ajwah kau boleh belaka 7 biji, Nabi kata selamat daripada sihir. Jadi sihir ni kalau kita lalai itu lagu itulah dia mari Adakah rambut wanita yang gugur itu aurat? Adakah wanita perlu mengutik setiap helai rambut yang gugur di rumah sendiri jika khawatir rambut itu dilihat oleh ajnabi? Ya, kaedah dia setiap anggota yang haram dilihat ketika bersambung, haram juga dilihat ketika terputus. Okey, rambut perempuan ni kalau dia di rambut di kepala dia haram tengok. Maka kalau dia gunting, dia tunjuk kita haram juga. Macam lelaki misalnya. Okey, cukur. Masuk bilik air cukur. Lepas tu orang lain masuk nampak adalah stambung ni. Misalnya, Allah, apa dia ni? Nampak? Tak tahu kok sih. Maka benda ketika bersambung boleh tengok ke tak? Tak boleh tengok. Maka kalau kita tengok ketika bercerai pun haram juga. Lagu itulah. Wajib kau belajar ilmu tasawuf. Adakah ianya salah satu fardu ain yang wajib dipelajari? Ya.
Ilmu tasawuf ni tidak disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis secara tasawuf gitu. Maknanya wajib belajar ilmu tasawuf Bukhari dan Muslim. Tak ada lagu tu. Tetapi ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu yang telah dipecuhkan oleh ulama berdasarkan nas Al-Quran dan hadis juga, iaitu ilmu berkait dengan akhlak. Maka Nabi juga menekankan mengenai akhlak, di samping mengenai akidah, mengenai hukum hakam, ibadat, syariat pun, maka akhlak pun lagu tu. Saya tak saya belajar ilmu tasawuf, saya nak belajar ilmu akhlak, orang boleh berlaku ikut demo lah. Bukan dinamo kita nak penting ilmu tu sendiri, kena belajar. Wajib fardu ain. Ya. Sebagaimana kita wajib belajar semaya daripada batal, begitu juga kita kena jaga semaya daripada tidak diterima Tuhan. Biar semaya biar jadi ikhlas molek. Nah, tu ilmu tasawuf. Nak tanya masa tahiyat kedua kita terlupa, dah berdiri tapi duduk balik nak baca tahiyat. Adakah sah sembahyang? Tahiyat kedua, tahiyat di rakaat kedua, kau apa dia ni? Tahiyat awal kau apa? Nak tanya masa tahiyat kedua. Kau tahiyat akhir. Kita terlupa dan berdiri tapi duduk balik dan baca tahiyat. Adakah sah sembahyang? Tahiyat kedua ni tahiyat akhir. Yang bangun cacai lepas tu teringat. Nah, maka duduk. Tak apa, wajib kena duduk. Lepas tu apa hukum dia? Kena sujud sawi. Ya, kena sujud sawi. Kerana dia telah melakukan perbuatan yang kalau sengaja batal. Bangun cacai tanpa sebab, waktu tahiyat tak boleh batal. Tiba-tiba dia bangun, terlupa. Kalau tak terlupa, tak batal, maka membuat benda yang kalau sengaja batal, tak sengaja tak batal, maka dia buat dengan tak sengaja disunatkan sujud sahwi. Nak minta tolong ustaz jelaskan hukum akal. Gapo beza dengan hukum adat? Jazakallah. Hukum akal ni adalah keputusan yang diputuskan oleh akal. Akal kata ya, tidak, mungkin. Tuhan kuasa, ya. Tuhan lemah, tak. Mak Zaid makan nasi, mungkin. Tak makan, mungkin. Itu akal. Tak tengok Quran, tak tengok hadis, tak tengok adat kebiasaan berlaku. Akal saja. Hukum adat pula hukum yang diputuskan kerana biasa berlaku, golik berlaku. Makan nasi kenyang, ya. Ya ke apa dia? Adatnya lah. Kebiasaannya makan nasi tu kenyang. Makan nasi tak kenyang, mustahil. Mustahil ke? Adatnya makan nasi kalau tak kenyang air, mustahil. Makan nasi sepinggan kenyang, mungkin. Kadang-kadang 4 pinggan tak kenyang lagi masuk kakak ni. Nama, makan goni lagi. Jadi boleh berlaku. Itu hukum adat yang diputuskan oleh kebiasaan yang berlaku. Ustaz, saya letak siwak dalam poket baju ketika solat. Lepas solat tengok ada kesel darah gusi pada siwak. Adakah dikira menanggung najis atau dimaafkan? Dimaafkan. Benda darah sendiri sedikit dimaafkan. Jarang disiwak penuh air. Akak darah titik tak bukan lagu tu. Waktu bukan siwak tu kekoh jari sendiri. Kalau siwak sikit sangat darah tu dimaafkan hukum dia. Lebih-lebih lagi darah kita sendiri. Sebab tu setengah mazhab kata makruh bersiwak ketika nak sembahyang. Kerana menyebabkan takut luka gosip. Dalam mazhab kita sunat bersiwak ketika nak sembahyang. Kita bukan melihat takut-takut dak sunnah Nabi. La amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Ada riwayat kata dak makruh. Kalau boleh jaruk ke sikit nak siwak tu, takut ada luka kita boleh khomo lalu. Menurut mazhab kita sunat ketika dekat nak sembahyang. Ustaz, saya nak tanya berkenaan ibadah akikah anak, confuse pun ya. Betul kok akikah hanya haiwan kambing biri-biri, haiwan jenis kambing saja? Salah. Kalau binatang mesti lembu asal berkaki 4. Lembu boleh, unta boleh, kambing boleh. Afdalnya kambing biri-biri. Kerana Nabi sembelih akikah bagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kambing berwarna putih bertanduk. Comel. Maka sembelih dengan kambing afdal. Nak ambil lembu segi pun sah, tak ada masalah apa. Tak boleh lembu yang dikongsi ramai-ramai macam ibadah korban. Tak juga. Kambing lah moleknya. Tetapi nak ambil lembu boleh. And lagi satu, kalau buat akikah dengan akikah center. Apa nama rimah pula ni? Kita just transfer duit and dia orang urus ke ibadat akikah dekat Mekah. Boleh ke? Nama kecek ni. Orang panggil orang Melayu nak kecek Inggeris lagu ni lah. Kita ikutlah ngekoh ni kita buat kau siapa-siapa dia apa boleh nak buat Mekah apa boleh. Cuma afdal
Jangan pindah daging akikah ataupun daging korban daripada tempat orang yang nak buat akikah. Kita orang Kelantan, Ulu Pueh. Duduk kawasan orang asli duk nyopik tu. Maka kita moleknya sembelih kambing situ sedekah makan orang mengamal. Nak buat di Mekah pun boleh, tapi ada pendapat kata haram pindah daging ibadat daripada kawasan dia. Kerana daging ibadat mesti dibahagikan kepada orang miskin sekawasan dengan dia. Lagu tu. Nak kata dosa tak, nama pendapat muktamad kata haram, pendapat lemah kata boleh pindah daging ibadat, daging korban ataupun daging ngekah. Tetapi pendapat ni lemah pun sudah difatwakan sah itu. Macam mana nak tahu diri kita ni dah lepas fardu ain? Itu tanya dah ni. Dan apakah kalau belajar melalui live seperti ni boleh lepas fardu ain? Loh lah. Dia mau nak ngaji-ngaji ko, nak ngaji dengan hati ko, asal boleh kenal Tuhan, asal betul ibadat, asal hati jadi betul. Akidah kita dengan Tuhan betul, ibadat kita buat tiap-tiap hari semaya ko, puasa ko, mandi junub ko, beres, okey? Dan hati kita bersih. Tak ada perasaan mazmumah tu lah. Deki ke apa dia, okey beres. Awak ngaji ke apa dia? YouTube ya. Okey lepas, tak ada masalah apa. Lagu tu. Daripada belajar dengan tok guru, belajar dengan wali tak payah seputu kayu. Tak lepas juga fardu ain. Ustaz benar ke isteri tidak boleh pergi suami dengan panggilan ayah, papa dan sebagainya? Panggil mugi tanya dekmu lah, dek. Dek ni maknanya mampus. Dek dia panggil pok dia dek Kalau mak dia panggil mami, mami ni mumia. Mumia Mumia dia panggil atu kering panggil. Mumia ni atu kering. Atu ke hok jadi kering, mayat kering tu ke panggil mumia. Bukan lagu tu. Boleh kau dak panggil, dak moleknya panggil dengan panggilan biasa. Nak panggil ge jumpa dengan umi tu. Jangan dak ajar kita panggil umi demo tu. Umi tu mari dah. Abi dia tu mari, kena panggil abi dia tu. Dia kena tambah. Yang abi mari makruh kerana ada perkataan dalam bab perempuan zihar dia panggil. Menyamakan isteri dengan ibu kita. Kita panggil ibu kita ibu, panggil ibu pada bini kita. Ataupun panggil umi ke, panggil mama ke. Moleknya mama dia tu, cikwo dia tu, cik dia ke, boleh panggil lagu tu. Molek. Makruh, ada ulama kata makruh. Molek panggil nama dia lah. Misalnya kita dak panggil ucuk, panggil ayah, panggil anjo, panggil itik, panggil serati memang. Maka boleh anak pun panggil kita juga. Itik tu, panggil itik. Nama tak masalah lah. Ustaz nak tanya masa tahiyat kedua. Apa hukum akikah capur? Anak lelaki sunat 2 ekor kambing. Kalau capur kambing seekor, beri seekor. Boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah apa. Kambing 2 ekor moleknya. Jadi kambing ni ada 2 jenis. Kambing syatun dalam bahasa Arab, syah kambing. Kambing ada 2 jenis. Dia panggil syah ma'zing. Bukan ma'zing tu bomo ma'zing apa-apa. Ma'zing tu bukan. Ma'zing ni kambing kapung. Ma'iz. Dah ni duk nyanyi. Ma'iz tu kambing kapung, kambing kulit nipis tu. Tu ma'zing. Tanda dia tak ada maruah. Lagu mana? Ekor dia congik, tunjuk punggung. Tu dipanggil ma'zing. Kalau jalan tunjuk punggung, hak tu dipanggil ma'zing. Kambing kapung bulu nipis. Kedua dipanggil kambing doknung. Doknung ni biri-biri, bulu dia tebal, ekor dia ada maruah, dia tunduk sikit. Ekor dia tutup. Tu dipanggil doknung. Kedua-duanya masuk dalam spesies kambing. Nak ambil biri-biri boleh, nak ambil kambing boleh. Afdalnya biri-biri. Molek lagi kibah. Tahiyat akhir masa syahadah tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadah ko Muhammadur. Muhammadur. Thank you ustaz. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ko asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sudah. Anna ni ising anna, Muhammad ni ising anna. Maka dia bagi hatah. Apa dah? Ka'anna an laitalakinna la'ala ka'anna aksu malikana min amal. Kata Alfiyah kata. Anna ni beramal dia akah kepada kana.
Karena ropok ising nasak koba. Kalau anna nasak ising ropok koba. Maka anna Muhammadan ni ising anna lah. Muhammadar Rasulullah. Kalau baca Muhammad, kamu nak baca Muhammad mana? Wa anna Muhammadur Rasulullah. Soh. Tak ada masalah apa? Kerana baca dia dari sudut nahwu sahaja. Merubah ke makna? Tiada. Soh. Tetapi baca dengan betul lah. Ajar baca dengan betul. Iaitu anna Muhammadar Rasulullah. Yang anna Muhammadan Rasulullah. Tu berat lagi. Muhammadar Rasulullah. Nah, idgham bila gunnah memasukkan nun ke dalam ra Muhammadar tanpa gunnah. Jangan Muhammadar jadi getar nak hidup semua tadi. Muhammadar Rasulullah. Nah, wallahu a'lam ikhlas zahibatin wa ila hadratin nabi.